Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita buka muka surat 142. Kita sambung ada sikit lagi di bawah tu ayat 118 kita tinggal kemarin. Kerana dia berkaitan dengan benda lain yang kita tinggal kemarin walaupun satu ayat. Hari ni kita akan bicara masalah hukum. Ada sedikit hukum. Sedikit hukum berkenaan dengan makanan binatang yang kita nak makan. Kita kena sebut bismillah. Kita tengok lagi sesuailah dengan surah ni, nama dia surah Al-An'am. Al-An'am tu apa dia ya? Binatang berkaki empat. Al-An'am tu binatang berkaki empat, lembu, kebau dan sebagainya. Tak apa, kita tengok pelan-pelan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Fakulu mimma dzukira ismullahi 'alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا فصل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأفواه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم بأهوائهم بغير علم إن ربك هو
الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق Lafisq. Kalau kita bunyi luak tu tiru, kena bunyi dalam. Getaran tu di dalam. Kalau getaran di luak tu kita buat lafisq. Lafisq. Dia meletup niri. Kalau kita buat qa tu ma'ah dia. Lafisq. Boleh. Very good. Wa inna asyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Shin tu kalau boleh kita sebut bagi penuh mulut. Wa inna beza. Tu. Kena tiga tu dia berbeza. Kalau shin kalau sin kalau tha hak yang paling kuat kali shin, tengah-tengah sin, tha no air. Tak ada angin. Kita tekan ni dah. Okey. Kira alhamdulillah saya nampak ada banyak beza lah daripada awal tu ikut suka je. Kan? Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Wa in alhamdulillah, boleh lah. Allahu Akbar. Fakulu mimma dzukira ismullah. Fakulu mimma dzukira ismullahi alaihi. Makanlah makanan yang disebut padanya nama Allah. Ini umum, tapi dia lebih spesifik kepada apa? Sembelihan. Malah hakikatnya ayat ni dia umum. Makna bila kita nak makan baca bismillah berdasarkan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya ghulam samillah. Tu di depan masjid kita tu ada satu banner kan. Ada tulis adab nak makan. Bila kita nak makan kita baca apa? Bismillah. Ya ghulam. Hadis pada Ibn Umar.
Ya ulam, samilahi budak Abdullah bin Umar, bacalah bismillah, kul biyaminika, makan dengan kanan, wa kul mimma yalik, makan yang dekat dengan kita dulu. Jangan bismillah tu pimik hak duk dilangkaui. Ambil yang dekat dulu. Ini ada ni, kita kena dengan budak-budak ni, memang kena direwel. Saya di sekolah perang budak gitu. Boleh, insya-Allah boleh. Atas kebiasaan, sebab budak-budak ni tabiat daripada kecil dia suka nak ambil dengan kiri. Tabiat dia lah, dia nak ambil dengan kiri. Kita lah, itu nak abang kata manusia ni asal dia jahil, dia kena tarbiyah, kena didik. Lama-lama dia lekat dah bawah lah. Ayat ni umum. Makanlah benda-benda yang kamu sebut padanya bismillah. Nak makan apa pun bismillah. Nak makan apa pun bismillah. Biasa kan? Dan ia adalah satu penawar bagi segala racun. Apatah lagi kalau kita baca bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa sami'ul. Baca. Jangan tambah sekali yang orang yang nak musafir nak jalan, kita tak tahu kadang-kadang makanan ni macam-macam. Kan? Bukanlah kita nak syok buruk ke orang, tapi kadang-kadang terkena. Kan? Makanan beracun ke ataupun makanan keracunan makanan. Beza lah makanan beracun dengan keracunan makanan boleh. Keracunan makanan ni makanan yang tak sesuai dengan perut kita. Tu keracunan, bukan dia buah racun. Sebab bahan-bahan makanan ni kadang-kadang dicampur dengan tu. Kalau cikgu sains dia tahulah, bahan ni campur bahan ni dia akan jadi satu benda yang lain. Mungkin tak sesuai dengan perut kita. Perut orang lain tak ada masalah. Ada orang dia perut kita dia tebal. Kan? Dia sapu belaka. Makan atau apa-apa, pisang putih ke apa ke, dia tak kira. Ada orang yang dia tak boleh makan buah mios biji ya, 3 hari cirit birit. Ada orang macam tu, keracunan makanan. Ada yang makanan beracun, macam mana Nabi SAW makan makanan kambing yang dihidangkan oleh orang Yahudi. Tapi mukjizat Nabi, kambing itu dia kata, ya Rasulullah ini masmum. Kambing itu dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini masmum, hai Rasulullah aku diracun. Rasulullah dah makan juga tapi tidak mendatangkan kesan. Kenapa? Allah Ta'ala yang kita baca kemarin dulu pelindung. Allah Ta'ala pelindung. Tapi kita kena minta lah. Kan? Cara kita minta lah, bismillah. Nak makan kacang goreng pun bismillah. Nak makan kacang pun bismillah. Nah, in kuntum bi ayatihi mu'min. Tapi ayat ini lebih kepada apa? Sembelihan. Sembelihan. Mana makanan yang disembelih. Kena bismillah. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Jika sekiranya kamu dengan ayat-ayatnya, dengan hukum hakamnya kamu beriman. Saya pernah ada seorang syekh pernah Muhammad Iraq di Kedah. Apa syekh apa? Khalil. Syekh Khalil. Dia mari nak buat korban di tempat saya. Mari beli lembu dan dia kata suruh sembelih dan minta tolong masak sekawah untuk nasi Arab. Dia tanya apa siapa? Dia kata saya pernah berkorban dengan mana, di mana. Dia kata tak baca bismillah sembelih. Saya kata muskil juga. Kata Tok Kan tak baca kot. Dia baca mungkin dia tak dengar kot kan. Tok Kan dia nak pitak telinga tempat orang sembelih lagu tu, mungkin dia tak dengar. Tapi tak apalah kan. Tapi bila saya dah jadi insiden macam tu, kita apabila nak sembelih kan macam pakai speaker bismillah. Dia puas hati. Dia puas hati. Tak apa. Arab biasa kan, dia tak sesuai dengan dia tu sah. Kita bismillah tak kira. Kan? Tapi dia duk bunyi, dia duk jauh duk bunyi bismillah. Duk bunyi bismillah. Kita pun bismillah macam pakai speaker. Dia puas hati dah. Sonok. Sebab dia ambil berat benda-benda tu kan, benda tu dia ambil berat. Dia kena baca bismillah. Bila sembelih kena baca bismillah. Begitu juga dengan dalam hadis Nabi SAW sebut kata, bila kamu nak mengirimkan anjing perburuan kamu, maka kirimkanlah dengan bismillah. Sebab dia tu bila kita kirim tu macam kita kirim pisau je mat. Kan? Sebab dia akan gigit. Mungkin gigitan itu menyebabkan kematian. Kan? Jadi bismillah. Bismillah
Nah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahu mimma 'allamakumullah." Yang mana kamu utuskan daripada anjing yang kamu ajar mereka dengan kalbil jawarihi mukallibin, dipanggil jawarih. Jawarih mana yang melukakan, jawarih mana yang melukakan, mana anjing yang bukan yang melukakan. Kan? Anjing itu seolah-olah sembelihan lah. Jadi bila kita nak hantar dia, kita kena bismillah. Macam tu juga nak bedih. Nak bedih pun bismillah. Nak manah pun bukan terbih orang ya. Terbih tak boleh orang ya. Terbih tak sah. Mana boleh sembelih dengan batu. Sembelih dengan besi. Apa panah besi. Peluru besi. Boleh. Terbih tak boleh orang ya. Ni hukum baru lah ni, tak boleh. Terbih tak boleh sebab dia batu. Bahkan batu pun ada Nabi SAW larang. Nabi SAW jangan melawak dengan batu, tak boleh. Melawak dengan batu tak boleh. Lagi kecil lagi tak boleh. Apa nama Tuan Hakim yang Arif, no? Lagi kecil tak boleh. Sebab tu apabila kita melontar di jamarat, kita melontar dengan batu. Lagi kecil lagi bagus. Tapi janganlah besar sekenek batu tu tak nampak pula. Maknanya macam kacang full. Itu lagi baik. Sebab lagi kecil lagi menyakitkan hati. Perli. Kan? Perli. Bukan. Kerana Nabi SAW kata dia tidak membunuh, tetapi dia melukakan. Dia melukakan. Tidak membunuh batu, tapi dia melukakan. Allahu Akbar. Tapi burung mati tak sah. Sama kan? Kena sembelih. Kalau dah sembelih tak apa. Kalau terbih dengan besi tak apa. Peluru besi tak apa. Wa ma lakum, kata Allah, pasal apa ni? Alla ta'kulu, kamu tak makan mimma dzukira smullahi alaih, dengan benda-benda yang disebut nama Allah padanya. Maknanya pasal apa suka sangat makan makanan yang kamu sebut padanya berhala-berhala kamu. Ni Allah Ta'ala tuju kepada orang musyrikin. Dengan wa ma dzubiha 'ala nusub, dalam surah Al-Maidah yang kita baca hari tu ni. Dengan Allah Ta'ala sebut kata huriman alaikumul maitatu waddam, kan, walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, yang kamu sembelih yang tidak kerana Allah padanya. Kan? Ada juga disebut wa ma dzubiha 'ala nusub, yang disembelih kerana patung berhala. Dulu ni orang mengaji belakang dah tak ada lah. Kalau dulu ni ada lah sembelih kerana tok nenek moyang. Ada orang yang dia sembelih pasal tok bomo suruh dia putih limau. Putih limau tu tak ada tu. Limau putih dah. Putih limau tak boleh, jangan. Putih limau tak boleh, itu semua khurafat benda tu. Kan? Ayam jantan. Kena bagi ayam jantan. Limau ayam putih, limau nipis. Mana ada limau nipis, semua limau bulat. Tak kan? Limau nipis. Ayam kukuk pagi. Tak ada semua tu. Kan? Itu semua khurafat yang kita warisi daripada nenek moyang kita yang tidak ada ilmu padanya. Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan kepadanya wahyu, peraturan, undang-undang, nak apa lah? Nak membersihkan jiwa kita daripada apa? Kekotoran syirik dan juga khurafat. Jadi kita kena berhati-hatilah benda-benda ni. Allahu Akbar. Pasal apa hampa tak mau makan benda-benda yang disebut padanya nama Allah? Wa qad fassala lakum, sedangkan Allah Ta'ala dah terang kat hampa dah lagu mana cara nak makan, nak minum, nak tidur, nak berjalan, nak apa, semua Allah terang dah. Nak apa lagi? Orang Islam ni adalah orang yang memang sejahtera lah hidupnya, sebab Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan kita ni beragama Islam ni. Allah Ta'ala turunkan syariat. Macam kita beli mutu ada manual dia, beli kereta ada manual dia, ada dia punya cara dia. Mutu ini kena pakai petrol, don't put diesel, jangan letak diesel. Kalau letak diesel kejung. Mesin padi dia pakai diesel, jangan duk letak minyak gas. Jangan, dia ada sistem dia. Kan? Macam tu juga dengan kehidupan manusia. Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala lebih tahu apa yang sesuai dengan jiwa kita. Kenapa? Manusia ni bergerak dengan jiwa. Manusia ni banding dia bergerak dengan jiwa. Kan? Aku berasa malah hari ni. Dia tak bergerak.
tu kata jiwa. Aku malas hari ni. Dia tak bergerak sebab jiwa dia tak mau. Kalau dah tak mau ke, tak usah nak buat apa. Tolak dengan berusaha apa tak mau. Kalau orang tak mau ni tolak dengan berusaha dia tak mau. Ni kan? Dia tak ada orang kata apa? Syahiyah dia tak ada. Selera tak ada. Nafsu tak ada, jiwa tak ada. Manusia ni bergerak dengan jiwa, hidup dengan jiwa. Kalau jiwa dia elok, eloklah dia. Kalau jiwa dia tak elok, Allah kata apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. No? Qad aflaha man zakkaha. Orang berjayalah orang yang bersih jiwa dia, suci jiwa dia. Wa qad khaba, rugilah orang yang dassaha, yang mengotorkan jiwanya. Kotorkan jiwa dengan apa? Dengan apa? Dengan dosa. Kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran, karatan di dalam hati mereka itu adalah hasil daripada apa? Perbuatan mereka. Dosa. Tengoklah hadis Nabi kita, bila manusia ni asal dia hatinya bersih, putih macam kain apa nak? Kain kapas. Bila dia buat dosa, kita nuktatan sauda, dititik dengan titik hitam. Buat lagi titik, buat lagi titik, buat lagi titik, sehinggalah Nabi kata seperti mana yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah adalah karatan-karatan daripada apa? Ma kanu yaksibun, yang mereka duk buat. Itu kenapa? Bersihkanlah jiwa kita tu. Kan? Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa ni kan? Banyak istighfar, banyak zikrullah, melaksanakan kewajipan, rajin bersedekah, infak dan sebagainya. Itu pembersihan dosa. Janganlah kita piduk tambah lagi. Kan? Dahlah kita banyak dosa, hati kita dah kotor, kita piduk tambah lagi, menyebabkan kita susah nak mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Kita duk ngaji tapi kita tak boleh nak buat. Kita duk ngaji tak boleh dapat, tak boleh buat. Rambutan tu ada, kita boleh capai tapi tak boleh ambil. Tapi orang yang dia cerdik, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia, rambutan tinggi pun dia boleh ambil, dia gunakanlah. Ketidak pun dia guna terbih tadi. Kan? Allahu Akbar. Tapi manusia ni walau nak dunia ni susah atau mana pun dia boleh capai. Kita tengok pokok petai tu tinggi, kita nak ambil gena ni. Dia boleh habis dak. Kenal ke tak Azhar Sembilan Agro Farm? Kau nerang. Dia tengok pokok petai dia tinggi tak boleh ambil abang dia. Oh tak nampak guna cak kata kita tembak. Oh tembak tangkai tu. Macam ketiak. Terus dia kira lah petai tu madu lebah orang ambil tahu nak. Biasa tengok tak orang ambil madu lebah tu di pedu tu pokok tolang yang paling tinggi sekali. Pokok tolang dalam dam pedu tu, pedu lake tu, dalam tasik pedu tu. Dia bawa paku panjang-panjang tu, sehari tu duk main paku je. Paku naik. Nak ambil tahu tu. Pokok ni tersuruh kira 3 orang peluk tak ada bawah ni. Tapi boleh ambil. Boleh ambil. Allahu Akbar. Hak ni pun macam tu juga. Susah, payah terang mana pun dengan izin Allah. Kita duk puasa macam kita bangun pukul 4.30 tu. Puasa berat lah. Ada orang boleh bangun pukul 3. Ada orang boleh bangun pukul 3. Pasal apa? Allah izin kat dia. Sebab apa? Sebab dia minta, Allah izin kat dia. Kemudian dia mulazamah. Dia melazimkan. Konsisten. Boleh insya-Allah. Allahu Akbar. Saya tahulah hadis Nabi ada gedak, tapi hadis orang tua dah. Satu kerjaan yang kita rajin buat 40 lebih pada 40 hari, insya-Allah Allah Taala akan beri kepada kita konsisten, istiqamah, penerusan. Kan? Moga-moga Allah Taala bagi kepada kita istiqamah. Sebab untung orang yang istiqamah. Alladzina istaqamuna alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang beriman,
kemudian dia istiqamah di atas iman tu, Allah Ta'ala akan kirim malaikat turun ke dia, beri berita gembira kepada dia. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Wa qad fassala lakum ma harama alaikum illa ma turirtum, kecuali yang kamu terpaksa. Apa maksud dia? Maknanya kita tak ada makanan, yang ada pada kita makanan yang tidak disembelih, ataupun yang ada pada kita makanan yang haram. Waktu tu boleh kita jamak makanan yang asal hukumnya haram, tetapi kerana terpaksa kita boleh ambil. Tapi ambil janganlah sampai sekak perut, sekadar menghilang kelaparan kita, kan? Sebab kita tengok dalam kaedah usul fiqh dia kata ad-darurah tubihul mahdhurat, ad-darurah tubihul mahdhurat, keterpaksaan itu membolehkan kita buat benda-benda yang dilarang, kan? Asalnya babi itu haram, kan? Tapi kita masuk duduk satu tempat tak ada makanan lain, hak tu je tak ada bahasa tokak benang kain bahasa rela lagi daripada makan binatang tu, kan? Dah. Pasal apa? Pasal kita tak mesra dengan dia. Tak mesra dengan, tapi tak tahulah, tak kenal tak apa. Na'udzubillah, minta pelindung lah, kan? Minta mudah. Lepas tu kita nak pergi ke mana, kita jangan lupa berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala apa? Doa musafir yang Nabi ajak kepada kita tak ada cukup lekat lah tu. Nak pergi mana-mana nak musafir mana-mana, bacalah doa. Nombor satu sekali, cik Mat, nak pergi mana-mana, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Nak pergi cari roti canai dengan Tuan Haji Murad pun, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan lupa. Nak pergi kedai apa nama Tok Imam pun dekat, kan? Macam kita tak tahu kok jalan ni. Kadang-kadang kita duk ingat tak ada kereta. Ada. Na'udzubillah, jangan nak sebut juga. Pang siap dah kita. Dia pang lah, jangan. Nah, Allahu akbar. Wa inna katsiran. Ni Allah beritahu. Mari kita jumpa dah, kasir ni banyak manusia dia sesat, dia tak pakai banyak manusia. Allah kata wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighair. Tapi Allah kata kebanyakan manusia ini akan terpesong, tersesat dengan hawa nafsu, keinginan, kegairahan nafsu dia, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Macam kita duk tengok dalam dunia lah ni lah, kegairahan manusia, kan? Kegairahan manusia nak memenuhi tuntutan hawa nafsu menyebabkan dia telah melanggar batas-batas hukum syarak. Dia tak kira halal dan haram. Tentu ada orang ni bila dah ada dunia dalam jiwa dia payah. Dia ada tanah 20 lung dah, kan? Jiran dia tu tanah serlung ya. Dia boleh buat pagar tu masuk dalam tanah jiran dia lagi. Apa kejenis manusia ni? Patutnya hang dah tanah hang 20 relung, kau ni serlung. Hang lepas lah ke dia 10 kaki. Tak kira lah jalan ke lari, tak kira lah. Nampak tak? Tapi tak, alhaakumut takatsur tu, jaga tu. Jangan kita kerana asyik dengan dunia menyebabkan dia jawab betul dah ni. Duk tegas. Betul kena ni batu perenggan duk tani bacak lama dah ni. Tak ada orang buah. Jangan elok. La yadkhul jannata man ghayyara manaral ardi. Nabi kata, atau kama qala sallallahu, tidak akan masuk syurga orang yang mengubah batu tanda bumi, batu tanda tanah, batu perenggan melambak-lambak. Benar ni jadi biasa dah lah ni. Dia berkira sangat. Dia berkira sangat, saya berheran lah, kan? Lepas bila kat kawan tu hang dah ada 20 relung dah, Masya Allah, hamba Allah ni anak dah ada 15 orang, tanah ada serlung ya. Ni hang anak 3 orang ya. Kan? Tanah 20 relung. Dia ambil 10 kaki pula tu. Kawan tu jadi spek lah. Kawan tu pula jenis betul benda. Tak apa. Tak apa. Mamat no, tak kisah. Tak apa. Sebab dia nampak. Pada dia nampak ukhuwah tu lebih
lebih penting. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwaihim. Tambahlah ni makanan-makanan luar banyak sangat masuk dalam negara kita. Sushi, toshe apa semua. Berlamak-lamak makanan-makanan luar kita tak tahu lagu mana. Apa benda yang dibubuh dalam tu. Kan? Kita dengar cerita pula baru ni tersebar luas kan. Madu lebah tu. Kan? Sidir lah tak sidir apa semua konon-konon mari pada Yaman. Kita tengok dari segi saya baca tu boleh terima lah juga, tapi saya tak pastilah kan. Dia kata di Yaman ni bukan ada pokoknya mana madu nak boleh buat terona sangat, tapi duk mari madu ke Malaysia ni Yaman sidir Yaman kan. Dalam etika tu dia kata sebenarnya madu tu mari daripada Cina. Kita tak tahulah, dah lah Allah tanya saya kan. Saya kata saya tak pastilah, tapi kalau cara dah sampai peringkat syubhah macam tu, kita makanlah madu yang kita tahu kata dia tu ori kan. Madu ori, bukan nak kempen tak. Madu ori ada di kedai Tok Imam. Ambil sah-sah ambil daripada tangan orang yang ambil daripada pokok di Pedu. Bukan nak kempen tak. Kita cari yang sah-sah ori daripada tuan dia. Pasal kita duduk ke belah utara ni tak payah mana hutan banyak lagi kan. Kalau orang duduk ke belah Kuala Lumpur duduk daripada pokok dia daripada semen kan. Orang yang duduk di kawasan dia pokok dia semen. Duduk keliling bangunan ke pokok dia semen keliling. Nak cari tahu mana kan. Tapi itulah nak cerita sebenarnya. Mudah sangat manusia ni dengan runtunan nafsu dia ni mudah sangat terikut-ikut gaya pakaian, gaya percakapan, gaya mainan. Budak-budak kecil-kecil pandai main judi kan. Saya masuk dalam kelas budak-budak kelas rendah, tengok la ilaha illallah, kita lewat 2-3 minit duduk keliling 3-4 orang. Hampa mari ngaji di mana ni ilmu ni, ya Allah ya Tuhan. Orang panggil apa dia tu? Bapak tak tahu bila ni. Apa dia? Apa kau tu? Dia cuk tu pandai. Saya nak kot tingkat tu. Oh, nak tengok budak ni buat apa. Tak. Hak tu. Hak satu lagi tu dia macam hilang syubhah. Tapi dia syubhah. Dia panggil apa amal? Kak tepuk. Kalih dia guna tak tahu dah lah cara dia mainan. Tapi dia akan pergi ke situ. Yang paling saya sedih sekali berasa nak teriak. Cik Mat, pandai dia pitak duit. Judi terus ya. Bila tak duit ya. Bukan kita tak duit, tak kepiah pun. Ada nilai tak? Ada nilai. Tak kepiah. Kau ni tak suken busuk. Kau ni tak kasut. Nilai judi. Itu Majlis Fatwa Kerajaan Negeri Perlis telah menetapkan bahawa pertandingan memancing yang diletak padanya duit, bayar yuran, dan duit itu digunakan untuk beli hadiah, hukumnya judi. Sebab ada pertaruhan judi. Terus ada kata aku tu, kita lawan ni, kita ramai-ramai ni pakat mengaji, pandai berlagu lah, pandai ni belakang dah. Hui, mari kita lawan berlagu. Kita bagi ustaz jadi hakim. Lepas tu kita tak RM10. Siapa menang boleh ke dia? Judi. Bila dah ada pertaruhan judi. Tapi benda tu dah jadi kebiasaan. Memang dah hadis sebut arak boleh jadi minuman kebiasaan. Tushrabul khumur, diminum arak tu memang kan. Ada satu tempat di satu negara bila buat kenduri siap satu periuk rebus apa jangan sebut ketum, daun biak. Daun ketum ni tak boleh, daun biak tak apa. Daun biak dia rebus periuk besar tu. Tua, muda, kanak-kanak, dewasa semua, betina, jantan semua.
Biasa. Jadi timbullah benda yang Nabi bagi amaran. Memang cik mak kita dekat dah hujung. Memang dekat dah. Dekat dah. Jadi berjaga-jagalah. Lihat ni, wa inna kathiran, banyakkan manusia la yudilluna, tersesat, terpesong, tersisih daripada jalan sebenar dalam segala benda, bukan kita makanannya, dalam segala, dalam ibadat dan sebagainya, bi ahwaihim, dengan apa? Hawa nafsu, keinginan hawa nafsu, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Sebab banyak tak mengaji. Banyak tak mengaji, betul tengok masjid kalau mari sembahyang Jumaat ramai, tapi lepas dah mengaji, lepas dah mayang balik. Tak mau tunggu. Tapi saya duk perhati tengok masjid kita alhamdulillah. Hak mana mari sembahyang dia tunggu mengaji. Kan? Hak mana mari sembahyang dia tunggu mengaji. Ada setengah tempat tu kita tengok tu dia 3 sah. Kan? 3 sah sembahyang. Mari kita buka kitab ya. 1 sah tak sampai hak tunggu. Berapa ada tunggu tu? Dengan hak pasal tak ada kerja lah, aku balik tak ada kerja apa, nak tengok TV, telinga tuli dah, nak dengar tak dengar lah, nak tengok tak apa nampak lah. Dia tunggu apa? Pasal dia malas balik, nak tunggu nak main insya-Allah nak kena mari pula. Kecuali orang yang Allah Taala beri rahmat kepada dia, memang dia tunggu matlamat dia nak mengaji. Hak tu yang dia ada kitab, dia mengaji, dia ada kitab, dia ada pen, dia dengar, ada muskil dia tanya. Hak tu orang dapat. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita dengan orang yang mulia dengan ilmu. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Allah Ta'ala tahu siapa-siapa yang melampau, siapa-siapa yang melanggar hukum dia, Allah tahu. Allah tahu. Sebab tu Allah kata lepas tu Allah kata wadharu zahiral ithmi wa batini. Hampa tinggallah, berhentilah daripada melakukan dosa-dosa, sama ada dosa itu terang-terang ataupun dosa tersembunyi. Tinggallah. Allah kata berhentilah. Sebab apa? Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Allah Ta'ala tahu siapa yang melampau, siapa yang melanggar batas-batas hukum dia tahu. Kan, kadang-kadang kita kadang-kadang kita zahir, kita boleh sembunyi daripada orang, tapi hati kita kalah. Kita buat kebajikan. Pasal apa? Matlamat dia tak mau orang bagi orang kata kita kedekut, tak mau orang bagi orang kata kita malas, tak mau orang bagi kita malas. Sebab tu Nabi SAW galakkan kita sembahyang sunat ni di mana? Di rumah. Kan, di rumah. Pasal apa? Nak sembunyi lah, nak jaga hati kita. Tambah kali kita di akhir zaman ni hati kita ni tak payah. Tapi kita balik rumah dah. Balik rumah dah malah. Balik sampai nasi goreng Cina. Bau nasi goreng Cina, orang Cina kita buat nasi goreng Cina. Tapi orang Melayu buat. Hilanglah 2 rakaat tu. Tu yang kita buat siap-siap di masjid. Kan? Tak salah ke buat sembahyang sunat di masjid? Tak salah. Tapi Nabi kata apa? Afdalus salah fil bait. Seafdal sembahyang adalah di rumah, illa al maktubah, kecuali yang fardu. Kecuali yang fardu. Yang fardu kena sembahyang di masjid lah. Kecuali kita ada keuzuran, tak apalah. Seafdal sembahyang di rumah. Kan? Allahu Akbar, bang ya kalau sembahyang sunat di rumah, mari sini assalamualaikum, halah tak dan halah. Kan? Tak dan halah. Tengok halah kadar. Kadang-kadang itulah bila kita mari masjid tu adalah roh semangat tu kan. Semangat nak tengok. Benalah kita benalah pelan-pelan. Kalau tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Kan? Kalau tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Buat mana yang mampu. Allah kata wadharu zahiral ithmi wa batini. Kita dan tak ni 7.10 dah. Saya nak bicara lagi masalah berkenaan dengan baca bismillah ketika sembelih. Tadi ni ada tiga qaul lah, 3 pendapat. Ada yang kata wajib, ada yang kata wajib. Itu pendapat yang datang daripada Imam, riwayat daripada Imam Malik, pada Imam Ahmad bin Hanbal, dan ia pilihan Abu Thawr dan Daud Az-Zahiri berdasarkan zahir ayat. Bila kamu nak makan kena sembelih. Zahir ayat itu berdasarkan pada ayat fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaih.
no? Bahkan dia ada apa nama disebut dalam hadis kita, yang mana yang kamu sebut bismillah padanya tulang itu halal bagi jin, sampai peringkat itulah. Yang mana kamu tidak sebut bismillah padanya tulang itu haram bagi jin, sebab jin dia makan tulang, bukan dia makan keruk tulang tu tak. Allah Ta'ala jadikan satu zat pada tulang itu, dia makan zat tu lah. Sebab tu kita tengok tulang tu, kita tok situ duk ada situ lah, kita hang kata jin makan tulang tu duk ada lagi kan. Bukan macam kita makan tulang kan. No, jin makan tulang, Allah Ta'ala jadikan pada jin pada tulang itu satu zat yang jadi makanan jin, yang disebut bismillah padanya. Kalau binatang itu disebut bismillah padanya, Nabi kita, itu menjadi makanan kan jin. Hadis sahih. Lakum kullu azmin dzukira ismallah alaih. Hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, no? Hadis pada Ibnu Mas'ud dalam Sahihain. Nabi kata kepada jin, bagi kamu setiap tulang yang disebut padanya nama Allah. Maknanya untunglah kita bila kita sembelih dengan nama bismillah, maknanya manusia pun boleh makan, kawan-kawan kita daripada jin pun boleh tumpang makan sama, kan? Benar Aisyah kata, "Hai Rasulullah, ada orang buat mari makanan kepada kita, kan? Yang kita tak tahu, tak pasti dia tu baca bismillah ke tak. Dia sembelih kambing ke lembu ke daging kan, dia buat mari kita. Tapi kita duk tengok dia ni nampak macam semayang pedak. Reti sembelih ke tak dia ni? Keraguan. Kita rasa ragu kan. Tapi hadis ini berkenaan dengan ahlul kitab, no? Ataupun orang yang musyrikin. Maka Nabi SAW kata, sammu alaihi antum wa kulu. Nabi kata, hampa baca bismillah, kemudian hampa makan. Baca bismillah padanya, kemudian makan. Sebab tu saya kata di awal tadi ni, awal kita baca ayat 118 tadi ni, ayat fakulu mimma dzukira ismullah tu, mana ayat itu umum. Mana bila kita nak makan, sebutlah bismillah. Walaupun ayat ni lebih khusus kepada sembelihan. Maknanya di sini betapa besarnya menyebut bismillah ketika nak makan. Jangan kerana kelaparan kita terlalu gelojok sehingga kita lupa kepada yang memberi kita makan. Apatah lagi bila kita baca bismillah, hilang kemudaratan yang ada pada makanan itu. Itu kena jagalah. Qalat wa kanu hadisi ahdin bil kufri. Dan mereka itu orang yang baru-baru masuk Islam. Ni cerita Aisyah tadi ni. Maknanya di sini Al-Imam Ahmad dan Imam Malik mengambil istidlal di sini, mengatakan bahawa itu membawa maksud betapa tuntutan membaca bismillah itu adalah satu benda yang sangat besar. Sebab itulah mereka mengatakan bahawa membaca bismillah adalah satu benda yang wajib. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahawa membaca bismillah kalau lupa tidak masalah. Kalau sengaja, lam tuhil, mana haram, tak boleh. Sengaja, kalau dia terlupa tak apa, kan? Terlupa baca bismillah, sembelih mati kita, Allahu Akbar, terlupa baca bismillah. Ada agak jenis ni, dari mana nak tahu kan? Kok berlaku. Maka mengikut mazhab yang kedua ni daripada Imam Malik juga, Ahmad dan juga pendapat beberapa golongan daripada mazhab Abu Hanifah dan Ishaq Rahawai, mereka mengatakan bahawa kalau dia lupa tak mengapa. Kalau dia lupa tak apa, terlupa baca bismillah. Kalau dia sengaja tak boleh. Sengaja tak mau baca bismillah, pegang lembu tu perang masuk tu. Ada satu kaum saya tak pasti di India ke di Pakistan, saya tak tahu, di Bangladesh ke mana tahu. Dia pakai tetak dengan parang, dia hantar kat belakang. Tak tahu tahun 2-3 tahun dah tak naik video tu. Dia dekat nak korban, dia naik video macam kes sembelih. Orang kena tendang, orang kena sepak, orang kena terajang, orang kena tokok dengan apa nama, dengan unta. Dia tunjuk mari.
Nah, habis sekali tu dia tunjuk apa dia? Tahu mila tak tahulah, tak tahulah, mungkin di kalangan kita ada yang tengok. Nah kan? Dia ambil sekok, dia pegang kaki, kepala duduk elok ya. Piu. Bismillah ke tak kita tak tahulah. Dia ambil pula sekok, piu. Lepas tu hak yang kawan pegang kami tu hawin bitanu. Lepas tu ambil pula sekok, ai jangan nak cuyuk. Tapi alhamdulillah kita orang Melayu kita ni budaya kita tak ada macam tu. Nah kan? Cuma budaya yang tak jenis lagi pijak atas lembu, hak tu saya tak kenal lagi. Tak ada lagi sampai gelar ni. Ya hatan 10 orang naik atas lembu tu tak kedus meleh dah, tak kalau tindih lagu tu mati dah lembu tu. Tak kedus meleh dah. Maknanya kita telah menyiksanya dua kali. No. Ngau. Ni tindih itu cerita zaman lama dulu, tarik buluh lah, tarik kayu bubuh celah tu pula pakat naik pijak atas tu. La haula wala quwwata illa billah. Lah ni dak lah 3 orang boleh sembelih dah. 3 orang boleh sembelih dah. Tu dia yang lembu jadi mengamuk tu. Tahun ni berapa ekor terlepas. Kan? Masuk dalam rumah orang pada, masuk dalam dapur pada, kan? Naik atas lebuh raya pada. Lembu dia jadi perak ya, hampa tu kan tahun ni nak buat naya ke ku. Sampai 20 orang dah. Kan? Itu pendapat yang daripada berdasarkan kepada hadis. Ada dalil apa? Hadis Ibn Abbas katanya al-muslim yakfihi ismuhu. Orang Islam itu mencukupi nama dia. Bila dia Islam sudah cukup. Senang ya. In nasya an yusami hina yadhbah falyadhkur ismallah wal yakulhu. Kalau dia terlupa nak baca bismillah ketika dia sembelih, maka bila dia nak makan bacalah bismillah. Simple lah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang kedua, kalau dia terlupa atau dia senaja, tadi pendapat yang kedua ni, yang kalau dia terlupa bismillah tak apa, tapi kalau dia senaja tak boleh. Itu pendapat yang ketiga, langkau. Pendapat yang kedua iaitu pendapat daripada Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan kawan-kawan dia. Riwayat ada juga riwayat daripada Imam Ahmad, dan juga riwayat daripada Imam Malik, berdasar pada mana dia kata apa? Kalau dia tinggal senaja ataupun lupa tidak mudarat. Maknanya boleh. Mazhab yang kedua ni maknanya baca bismillah pun tak apa, tak baca bismillah pun tak apa. Tapi kalau dia tak baca bismillah, bila kita makan kita baca bismillah, halal balik. Tu mazhab yang kedua. Tapi ringkasnya, saya kita tak ada masa, ketiga-tiga mazhab ni yang lebih selamat ialah mazhab yang pertama tadi, baca bismillah, itu lebih selamat. Ni mazhab yang lebih selamat, iaitu ya mazhab dia daripada Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Okey. Adapun mazhab yang kedua, annahu la yashtaritu tasmiyah, tidak disyaratkan kita membaca bismillah, bal hiya mustahabbah, bahkan dia adalah digalakkan. Dia sekat peringkat digalakkan. Itu mazhab yang kedua. Tapi mazhab yang lebih selamat ialah mazhab yang pertama, berdasarkan hujah dia yang kukuh, fakulu mimma dzukira ismullah. Makalah yang dibaca bismillah nya. Okey, balik pada yang tadi. Sebenarnya saya baca awal tadi terlupa. Sebab itulah Allah kata tinggalkanlah dosa-dosa yang sembunyi, dosa-dosa yang nyata. Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang yang melakukan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka buat. Kita duk baca lama dah, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, orang yang buat baik sedikit pun dia akan tengok hasil dia. Orang yang buat jahat sedikit pun dia akan tengok. Tapi orang yang buat baik dia kena jaga dengan ikhlas. Orang yang buat jahat dia terhapus dosa dia dengan memohon keampunan. Kita pandai-pandai lah. Sebab dalam hadis Nabi kata al-abdu bainal khawfi wal raja. Kita baca malam-malam Selasa mula tu, manusia tu berada pada peringkat apa? 2 peringkat, itu harap dan takut. Kan? Takut dan harap. Kewajipan yang kedua bagi orang yang nak mati, kan, yang kita baca malam-malam Selasa, hari Isnin malam Selasa tu, pengurusan jenazah tu. Jangan lupa. Wala ta'kulu, dia larangan. Ini menyokong mazhab pertama. Mazhab yang pertama ni kita kena baca bismillah. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih.
Jangan kamu makan binatang yang kamu tidak baca bismillah padanya. Pasal apa? Innahu lafis, kerana ia adalah fasik. Binatang tu fasik, tak elok, tak bagus, tak bagus. Kemudian wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Tapi itulah perangai syaitan-syaitan ni, dia akan membisik-bisikkan kepada geng-geng dia untuk berlawan dengan kamu. Tak apa tak ada masalah, kita lah ni dia buat kan, tak apa tak apa kan. Allahu Akbar. Itu setan-setan. Ingat kemarin dulu kita jumpa lah, setan ni ada dua jin dan manusia. Mana yang manusia yang suruh buat jahat tu setan tu. Setan yang berupa manusia. Kan? Kalau cara manusia tu dia suruh kita buat jahat, kan? Hang kelilah dengan dia. Hang duk baik dengan dia, hang berkeli. Setan lah tu. Tapi kasarlah bahasa tu Mandin. Tapi mana buat ke mana? Memang setan jahat. Dia kerja duk pelaga orang. Kan? Kerja duk pelaga orang, kerja nak ajak orang masuk neraka. Kerja nak bagi masuk neraka. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau hampa ikut depa, ikut orang hak suruh buat jahat tadi ni, innakum la musyrikun. Hampa pun sama. Musyrikun mana kongsi sekali. Yang berat lagi dah, kamu tu orang musyrikin. Orang yang telah menyekutukan Allah. Kalau kita taat, kalau kita ikut juga, maknanya kita, dia bisik kita, dia hasut kita, kan? Dia hasut kita, dia bisik kita, dia ajak kita buat benda, dia kata tak apa lepas tu kita pun ikut, maknanya kita pun telah menyekutukan Allah. Kenapa? Kerana kita telah menduakan Tuhan. Sepatutnya yang kita taat siapa? Allah. Yang kita ibadat siapa? Allah. Tapi sekarang dah Allah bagi kita taat, setan pun kita taat. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma hdina bihadika wa sunna bi'aunika ya arhamar rahimin. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ni malam apa orang ya? Malam Jumaat. Ada kelas malam ni. Malam ni insya-Allah ada kelas Bulughul Maram. Aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.